Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qudwatana wa qurrata a'yunina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. ربي زدنا علما يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada saat ini masih lagi memberikan keizinan dan peluang kepada kita untuk mengabdikan diri pada Allah. Diberikan keizinan untuk berada dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan keizinan untuk jasad ini berada di dalam majlis yang menyebut akan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyebut akan keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga dengan asbab keberadaan jasad kita di majlis ilmu, majlis zikrullah, Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan pengampunan kepada kita. Allah Ta'ala kurniakan manfaat yang sepenuhnya kepada kita untuk diamalkan dalam saki-baki umur yang masih lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, dalam keadaan setiap perjalanan kehidupan kita di atas muka bumi Allah ini senantiasa berada di atas landasan yang diridai oleh Allah, diridai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, perbanyakkan menyebut alhamdulillah, perbanyakkan bersyukur pada Allah. Moga-moga Allah Ta'ala tambahkan kenikmatan seumpama yang kita dapat pada saat ini. Allah Ta'ala memberkati kenikmatan yang kita dapat ini sehingga ke penghujung nyawa kita, insya-Allah. Kita menyambung kembali akan nasihat yang dilontarkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam karangannya An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, nasihat-nasihat agama dan wasiat iman. Berkata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad pada muka surat 77, kita berhenti hari itu. Walaupun tajuknya ni bahaya mengharapkan pengampunan dengan malas beramal, sebenarnya sama je, sambungan je sebenarnya. Sambungan saja yang menceritakan tentang mengharap keampunan tanpa amal. Samalah, mengharapkan keampunan daripada Allah tapi malas. Malah beramal, bukan tidak beramal, malah beramal. Maka kata nasihat daripada Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, moga-moga memberikan manfaat pada kita. Ketahuilah bahawa mengharapkan pengampunan dari Allah Ta'ala tetapi malas beramal serta selalu saja menyia-nyiakan masa adalah perkara yang paling berbahaya sekali atas manusia. Waktu tu emas. Biasa kita dengar ada satu ungkapan daripada orang Arab, al-waqtu kas-saif illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu seumpama pedang, kalau kita tak guna untuk memotong, maka dia akan memotong kita. Itu kata-kata hukamak lah, kata-kata pepatah Arab. Maka waktu itu tidak dapat lagi kita nak mengulanginya. Walaupun disebut banyak dalam lagu, andai dapat ku undurkan putaran dunia. Lagu tu, ada lagu. Andai dapat, andai je lah boleh buat. Tak akan dapat undur waktu kita ni. Maka waktu yang berlalu, maka ia akan berlalu. Maka kalau kita berlalu akan dengan kerugian, maka rugilah kita.
berlalunya waktu dengan tidak ada amal ibadat, maka rugi. Maka itu perkara yang paling bahaya dalam diri kita, iaitu kita menyia-nyiakan masa yang kita ada. Waktu dah banyak. Umat Nabi SAW umurnya paling pendek. Kata Nabi SAW, umur umat aku ni tak lama, 60-70 purata dia. Ada je orang hidup 100 pun, 100 setengah ada je. Tapi purata, kata Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi kata, tapi beruntung umat aku walaupun umurnya tak panjang. 60-70 tu pendek tak banding dengan umat-umat terdahulu. Orang hidup beratus tahun, 1000 tahun ada hidup. Tapi Nabi kata, amalan umat aku boleh menandingi umat terdahulu. Sikit je amalan dia. Semayang jemaah 27 kali ganda boleh. Semayang 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Semayang dengan 2 rakaat dengan bersiwak, dengan bersugi, lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Dak dengan tu lagi Allah beri, masuk pula bulan Ramadan. Buat amal ibadat fardu diberikan 70 kali ganda. 70 kali ganda dapat pahala. Buat amalan sunat pada bulan Ramadan dijadikan pahalanya pahala fardu. Maka dalam bulan Ramadan tak ada dah pahala sunat, semua pahala fardu belaka. Umat lain tak dapat, umat Nabi SAW sahaja yang dapat. Dah habis lagi tu, Allah beri pula 10 malam terakhir. Siapa yang iktikaf 10 malam terakhir ke hajjatain wa umratain. Man i'takafa, kata Nabi SAW, man i'takafa 10 awakhir min syahri Ramadan ka hajjatain wa umratain. Siapa yang beriktikaf di masjid 10 malam terakhir, seumpama dia buat 2 kali haji, 2 kali umrah. Pahala. Pahala bukan kata kita buat dah. Mana dia buat depan ni, bagat pada iktikaf je. Iktikaf sejid 10 malam terakhir je. Tak. Pahalanya besar dapat. 2 kali haji, 2 kali umrah yang sempurna. Dak tu dah cukup lagi, Allah Taala beri pula malam Lailatul Qadar. Beribadat pada malam tu lebih baik daripada 1000 bulan, lebih kurang 83 tahun ataupun 84 tahun. Dah capai lagi umur kita 83, 84. Kita mati awal dah. Tapi pahala boleh banyak tu. Lebih. Kalau betul-betul lah. Dan Nabi khabar, bila malam Lailatul Qadar? 10 malam terakhir. 10 malam terakhir bila pula? Kecekkan lagi. Malam-malam ganjil. Padang tapi tu tak ada juga orang dalam masjid. Tak ada juga kita nak beribadat pada Allah. Tak juga duduk bazar kita. Sampai pukul 3 pagi. Tak ada duduk tempat mau. Sebab benda tambuh benda tu. Allah beri dah. Allah beri dah. Sedekah pada malam Lailatul Qadar macam ke sedekah 83 tahun tak berhenti. Esok sedekah. Mana gitu. Nak sedekah setiap hari RM10 dak badang kita, dak badang. Setiap hari sedekah selama 83 tahun RM10. Mikir kau. Tapi ni tak. Sekali sedekah je betul nak kena malam Lailatul Qadar, macam sedekah RM10 tu 83 tahun. Lebih baik pula daripada 1000 bulan. Lebih baik lagi daripada ibadat 83 tahun. Nak dapat benda lagi? Umat Nabi SAW. Maka itu kelebihan yang Allah Ta'ala beri pada umat Nabi SAW. Maka tak ada nak cukup kita nak kejar pada waktu kita yang ada sekarang ni. Maka kalau kita berasa sombong, aku layak masuk syurga dengan amal ibadat aku, takkan layak. Kiralah 24 jam bila saja waktu kita dengan Allah. Bila saja waktu kita sebut Allah, bila saja waktu kita ingat Nabi SAW. Dodang. Maka usahalah, usaha semampunya. Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu yang kamu boleh buat. Maka ada waktu, jangan sia-siakan waktu itu. Maka perkara ini disering disebut-sebut oleh kebanyakan orang yang keliru dan terpedaya dari ahli zaman ini. Imam Haddad cerita pada zaman dia 300 tahun lepas. 300 tahun lepas. Kalau baca kitab Imam Ghazali, dia cakap dia kata pada zaman dia. Pada zaman dia gitu dah. Zaman kita tak tahu. Kau berat. Semua dia cakap tu memang untuk zaman kita. Dan kalau zaman dia kata ada dah. Benda-benda yang disebut hok ahli ilmu agamanya sibuk dengan dunia dan sebagainya. Pun ada dah zaman ni lagi. Ahli maksiat berleluasa zaman ni lagi. Imam Haddad kata hok terpedaya pada zaman dia 300 tahun lepas. Sebab itulah saya memanjangkan perbicaraan saya dalam topik ni. Ni bayang dalam kitab ni kalau kita baca, Imam Haddad nasihat kita. Moga-moga Allah Ta'ala akan beri taufik kepada siapa yang membacanya dari antara orang-orang ini. Orang-orang dia hok mengharapkan pengampunan tapi malas beramal. Maksud saya supaya mereka sedar. Ni baca ni bukan nak rasa, bukan nak kata Imam Haddad kata, bukan aku nak kata
Mung lah hak kenanya. Tak juga. Pada siapa yang merasakan diri dia. Tak perlu nak tanya orang lain. Rasa-rasa aku ni sama tak ni? Jenis ngarap pengampunan tapi malah semayang subuh. Jenis aku ngarap pengampunan tapi malah doa lepas semayang. Lepas semayang kat tembok. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Boom, tembok lalu. Tak ada doa langsung ke Allah. Tak ada langsung minta dengan Allah. Berasa semayang kita diterima. Berasa kita tak ada dosa dah hari tu. Ke aku duduk dalam golongan ni? Rasa-rasa kita lah. Rasa tanya orang lain. Aku rasa nampak macam gemung rasa. Mari yang aku tengok semayang, tembol lalu. Rasa sibuk pasal orang. Dah usah tanya lah orang. Tanya diri kita je. Biar orang lain tak apa. Mereka hak berasa. Allah tak ada hidayah lah tu. Syukur. Syukur bila mana ada perasaan tersebut. Allah jetik hati kita. Daripada kita rasa, dok bukan aku. Bukan aku. Aku jenis memang minta semua dengan Allah. Aku jenis semayang tak tentu. Ada. Rugi lah. Ada. Sehingga takut kita ni lalai. Siapa nak? Tak perlu dah minta doa ni. Rapat belaka dah dia aku nak. Tak boleh lah. Baik Allah jetik hati kita. Mereka harus faham. Mana tadi? Sebab itulah saya manjangkan. Ada. Maksud saya supaya mereka sedar dari kelalaian mereka dan bangun dari tidur mereka. Deh. Macam Imam Sayyidina Ali kata tu lah. Kita sekarang ni tengah lalai belaka ni. Tengah tidur kita ni. Tidur ni lalai. Imam Sayyidina Ali kata, "An-nasu niyam." Manusia sekarang tengah tidur. "Idza matu fantabahu." Dia mati lagi baru dia sedar. Sedar dah dalam kelalaian. Sedar masa tu tak guna dah. Sebab bila masuk sedar, dia akan nampak belaka dah. Oh ni rupanya faedah aku semayang berjemaah hari tu. Oh ni rupanya faedah aku selawat ke Nabi banyak-banyak. Oh ni rupanya faedah aku ngaji tiap malam. Oh ni faedah dia aku sedekah. Oh ni faedah dia aku khidmat. Oh ni faedah dia aku tolong orang. Ni nampak belaka. Masa bila? Masa dia mati lagi. Masa ni tolonglah orang banyak mana pun. Nampak tak? Benda kita dapat. Tak nampak. Semayang berjemaah. Tak nampak depan mata kita. Allah 27 kali ganda. Tak nampak. Mati lagi. Idza matu fantabahu. Mati ke baru mu nampak. Baru mu sedar daripada kelalaian. Tapi sedar masa tu dah guna dah. Baik sedar sekarang sebelum sedar masa kita mati lagi. Baik. Mereka harus faham bahawa para nabi dan para hamba Allah yang salihin sendiri sentiasa berada dalam keadaan bimbang dan gemetar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berujar, yakni dalam satu hadis Nabi, "Lau akhadhani Allah", sekiranya Allah mahu membuat perhitungan atasku dan atas Nabi Isa. Isa anak Maryam, Isa bin Maryam. Kalau Allah buat perhitungan, nak Allah hitung, maksudnya hisab aku. Hitung aku ni, amalan ibadat aku ni dengan Nabi Isa. Kerana apa yang dilakukan oleh kedua ini, benda kedua ni Nabi tunjuk. Yakni jari telunjuk dengan ibu jari. Jari telunjuk dengan ibu jari. Niscaya kami akan disiksanya. Kata Nabi Muhammad. Nabi tak ada dosa ni, tak ada dosa. Dia kata kalulah betul-betul Allah Ta'ala nak hitung. Daripada kecil ni je. Ibu jari, jari telunjuk. Sekecil-kecil ni pun ada dosa dia aku pernah buat. Maka Nabi kata, tapi Nabi ni memang maksum. Tak ada dosa. Dia tak pernah buat dosa pun. Tak ada dosa. Tapi dia kata benda, sedang dia tidak menzalimi kami barang sedikit pun. Nabi Allah Ta'ala tak pernah zalim kepada Nabi. Sebab dia, dah Nabi maksum. Nabi ni tak akan buat dosa. Itu sekecil-kecil benda. Ni, jari, ibu jari dengan jari telunjuk. Itu hak Nabi cakap. Dia kata kalau aku kena, betul-betul pun kena juga seksa. Dah kita, bukan kata ni dua. 10 jari. Jari tangan ni. Hak jari kaki tak kira lagi. Hak mulut tak kira lagi. Hak mata tak kira lagi. Telinga. Habis ada belaka. Dalam perut. Kemaluan kita. Ada belaka. Waktu kata Nabi SAW. Man nuqishal hisab. Udhiba. Kalaulah Allah Ta'ala. Siapa yang dapat perhitungan daripada Allah. Penghisabang yang benar-benar penghisabang. Kena azab aku punya. Confirm kena azab. Manuqishal hisab. Siapa yang akan diperhitungkan oleh Allah betul-betul detail. Macam kerja BJ lah, cek kereta. Polis cek paling-paling IC je. Betul lah tengok. Pakai seat belt tak? Pakai tak dibakar. Betul lah tu beg tak bakar. Pergilah. Polis tengok IC. Kebiasaan polis. Tapi kalau JBJ, kita habis. Tahu dah kok tek duduk dalam telefon. Mana dah tek nak tengok?
Biar dia dah sister dia pun. Tengok kau. Tunjuk. Kena tunjuk kita. Benda dah berlaku pun. Pernah berlaku. Walaupun dia dah sister dah. Dah belum nak tepek situ. Tapi nak kau. Kena tunjuk. Kau tak ada Lepas kau. Nak kena cari. Nak kena ambil rumah apa semua. Dia tunjuk. Dia tunjuk. IC dia. Lesen pun dalam telefon kau. Tunjuk. Seat belt bakar. Kena molek JPJ tengok. Titik gelak Titik pun kena juga. Kena molek. Sebab JPJ. Pelik dah kena Urut kecil. Urut kecil. Pelik. Kuat punya Azuh bang. Kena Azuh pula. Cek habis. Maka nak khabar sini. Rasa molek belakang dah. Ada juga. Side mirror dah ikut spek Habis kena. Semua kena. Ada belakang. Sebab dia. Kalau betul-betul dicek. Kalau sekali imbah gitu apa? Lulu. Pah je. Tapi bila betul dicek. Maka begitu juga Allah Ta'ala. Kata Nabi SAW. Manuqisal hisab. Betul-betul Allah Ta'ala cek kita. Diri kita ni. Uzibah. Kena azabnya. Berubahlah 360 darjah sekalipun berubah keadaan kita. Sembahyang tak pernah tinggalnya. Mengajinya. Ibadat. Hal ibadat. Kata Nabi kalau betul-betul kena hisab ni. Ada juga. Sebab Allah Ta'ala. Faman ya'mal mithqala dharratin. Khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dharratin. Syarran yarah. Sebesar zarah je. Maka nak kata kecil. Zarah. Etong tu. Kalau kita buat baik, dihitung kebaikan. Jahat, dihitung kejahatan. Dan bila dihitung kejahatan, boleh balasan dia. Buat kebaikan, dapat pahala dia. Dapat ganjaran dia di akhirat. Ada. Sebab tu kita mengharap. Kata ulama' dia, aku nak mengharap 70,000 masa mula-mula. Nabi kata 70,000 umat aku ini masuk syurga tanpa hisab. Nabi kata mana cukup ya Allah 70,000. Sahabat saja 140,000. Sahabat saja 140,000 dah. Memang kita dah benda dah. Nabi kata tak cukup. Darat pula 70,000, darat 70,000. Banyak tu umat Nabi dapat. Masuk syurga tanpa hisab. Pun dah lepas kita. Daripada zaman bukan daripada zaman Nabi Muhammad. Daripada zaman Nabi Adam. Masuk doa kita. Doa mana pula? Tak cukup ya Allah. Allah Ta'ala buat benda. Salatha hasayat. 3 kali cebokan rambang. Ambil cebok. Zung. Maka di situ bukan kata Allah ada tangan cebok gini macam kita. Tak. Maksudnya dengan cebokan rambang. Zung. Kata ulama atamanna an akuna hunak. Aku berharap sungguh aku duduk situ. Ulama hak soleh. Aku ngarap sungguh. Sebab dia takut kena hisab, takut. Mesti ada lopong kita, mesti ada dosa kita, mesti ada kena azab. Ya Allah, biarlah duduk dalam tu ya Allah. Kena cebok sikit pun tak apa dah. Dak sakut kaki aku. Sakut kaki sikit je perang masuk dalam syurga. Tak apa dah ya Allah. Lesahlah urusan aku atas dunia. Ulama agak kita tak ada pengharapan langsung. Dak sembahyang subuh senyum kita. Ada makna. Dak sembahyang 5 waktu senyum kita. Bangun makan minum air. Tak ada gementar. Hak Nabi pun gementar. Nabi pun takut. Dan kita Allah Rabbi jauh ni. Tak apalah, berubahlah kita ni. Tak usah tanya orang lain. Tanya diri kita. Senantiasa tanya semua diri. Tu penting muhasabah diri. Bukan muhasabah orang lain. Tak ada. Muhasabah diri. Bila sebut diri kita. Bukan diri orang lain. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kita. Muhasabah diri kita sebelum nak Allah Ta'ala hisab kita. Baik mikir dulu, dengung dulu. Allah, ini aku ada dosa benda ni. Ada lagi aku dak ni. Dak qada sembahyang. Allah, aku dak ngaji hari ni, baca Quran. Allah, aku dak selawat hari ni, selawat 10 kali pada kurang. Cek dengung kejap sebelum tidur. Allah, benda lagi kuat. Ini aku dosa benda kuat hari ni. Ya Allah, aku ada cakap kasar pada orang-orang ni. Aku kena minta maaf. Minta maaf kejap. Ya Allah, ada orang buat jahat pada aku. Malam ni maafkan dia. Mana gitu. Naknya hindar diri kita daripada dihitung oleh Allah. Maka tiada syak lagi bahawa para anbiya dan para awliya itu lebih mengenal Tuhan dan lebih mengenal kemuliaannya serta kemurahannya yang tiada terbatas itu dari orang-orang lain. Seharusnya orang yang mencampur aduk dan mencuaikan amalannya lebih patut merasa bimbang dan gemetar dari yang lain-lain dalam segala hal dan keadaan. Maksudnya kita lah. Bila kita baca ni, kita lah. Orang-orang lain ni. Hok campur aduk semua. Hok cuai semua dalam amal ibadat kita. Culah semua dalam semayang kita. Mengaji tak tahu hari ni. Selawat tak tahu mana. Tak. Itu penting. Dah mari majlis-majlis selawat. Paling ingatlah Nabi masa tu. Tu penting. Mari semayang berjemaah. Ingat ke Allah.
Ada semayang. Kalau orang ada semayang, bila dia ingat Allah? Kita pun dalam semayang pun masih lagi dah ingat Allah. Dalam semayang. Allahu Akbar pun, nak makan dia aku malam ni. Dalam semayang kita. Dah? Ke duduk atas motor kita boleh ingat Allah? Duduk lepak-lepak bawah tu. Mari gambaran tu lah. Ada je orang duduk atas motor ingat Allah. Duduk atas motor sebeh tanggang dia. Ada je. Tapi gambaran yang jelas untuk kita nampak tempat mana yang paling kita boleh ingat Allah. Sini. Sini tempat kita. Dan sini bila lagi paling tangis semayang. Tangis semayang kita ingat ada Allah. Tapi kalau dalam semayang apa kita dah ingat Allah? Susahlah luar semayang. Macam gitu. Deh. Maka kita yang selayaknya lebih gemetar, lebih takut akan amal ibadat kita ni. Jangan pernah rasa aman. Ini boleh mari sejid. Aku cukup dah 5 waktu ni mari semayang berjemaah kata. Syurga dah pasal dengan aku. Jangan rasa gitu. Jangan pernah merasa aman. Baru-baru semayang jemaah 5 waktu. Dak bangun lagi, okey mulai. Bangun okey mulai. Kau tak ada apa. Esok pagi subuh serebang lalu. Makna tak ni. Berjubah belah lalu kata Allah aku. Ada apa malam aku ahli syurga. Bangun mayang 2 rakaat. 2 rakaat. 2 rakaat baru. Tu pun bangun subuh tu letak 5.45. 5.45. Tu pun bangun 5.30. 5.35 lah. Bangun kecing BS mayang 5.40. 5 minit sebelum tu semayang. Boleh lah 2 rakaat. Tu pun dah cakap nak berasa Allah aku ni kata. Allah nak uwi anugerah pada aku. Ada wali aku hari ni. Dak masuk syurga dah aku ni. Berasa amang dah dengan 2 rakaat ni. Tu makna ni imam kita dak kemah gitu. Sebab dia yang dia sebut dalam ni lagi. Belah mana tak tahu. Orang betul-betul berimam. Kau takut dia. Kau dak cukup. Main ada 5 waktu. Allah dak cukup lagi ni ya Allah. Kau tu tanda imam dia penuh. Kalau rasa selesa dah, imam dak penuh tu. Imam dak penuh. Orang imam penuh ia akan kurang semua berasa. Sama juga dengan orang yang berilmu. Orang berilmu makin hari makin nak belajar, makin nak dengar orang-orang nasihat dia. Sebab dia makin rendah dia rasa, makin tak ada benda. Aku rupanya aku ingat ke belajar aku ni banyak dah rupanya. Bila dengar orang nasihat aku, ya Allah banyak lagi rupanya kurang aku. Dia gitu. Itu orang berilmu. Orang hak tak berilmu dia. Dengar apa nasihat orang. Aku belajar 8 tahun. Nak dengar apa nasihat orang kata. Kalau aku tak tahu aku akan ni. Ni masalah. Hilang adab. Maka ini orang yang bukan berilmu. Maka di sini kata pula sambung lagi. Orang yang berangan-angan kosong tidak ada punya alasan. Ketahuilah bahawa orang yang berangan-angan kosong lagi terpedaya oleh hawa nafsunya, tidak punya apa-apa alasan sama sekali. Dia tengok, ia nak kabum dia. Orang berangan kosong ni. Sekiranya ia berkata. Ni orang berangan kosong ni lah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tiada menjadi mudarat dengan dosaku atau beroleh manfaat dengan ketaatanku. Dia adalah kaya tiada berhajat kepada amalanku. Maksudnya dia, kalau adalah orang ni khabar. Aku kalau buat dosa pun, mudarat dia pada Allah. Aku minum arak. Aku berzina. Aku curi. Dosa mudarat dia ke Allah. Ada kata. Aku kalau aku buat amal ibadat, semayang bang dak berhenti aku semayang. Baca Al-Quran 30 juzuk, khatam sabar setiap hari khatam. Selawat beratus ribu kali. Benda manfaat Allah dapat. Dia kata gitu. Jawab dia betul. Betul dia muka apa tu? Kok masalahnya dia? Dia. Betul, benar tu. Jawabnya memang betul. Masalahnya dia, dosa itu akan mendatangkan mudarat kepada anda. Allah tak mudarat. Kita minum arak. Kita berzina. Kita tak semayang. Allah jadi dia pun. Kemuliaan dia tak mulia. Hok parak lagi siapa dia? Kita. Hok kena azab lagi dia? Kita. Betul dah muka apa tu? Masalahnya, hok masalah kemung lagi. Allah tak masalah, mung masalah. Sama macam kalau kita ngajar-ngajar orang tau. Aku dah nasihat-nasihat kamu ni tau. Marilah semayang. Tak malas semayang apa. Nak dia kata kubur masing-masing. Dah masalahnya kubur masing-masing pun aku mandi kamu lagi. Aku hok tukang usung, aku hok gali kuburmu. Kalau tak ada masalah, mu gali sendiri mati lagi. Mandi sendiri.
Tu masalah. Dah kalau Allah nak uwi azab, nak uwi berat. Ni aku usung ni, mepeh akak dosamu. Allah nak uwi azab tiba-tiba jenazah jadi berat, nak mandi jadi buruk. Aku nyusah masalah tu. Mohon nyusah, memang nyusah dah. Maksud neraka lagi, nak mayang apa semua. Maknanya gitulah kita nak kabur kau orang. Aku nasihat-nasihat bukan sebab dia pun nak uwi kebahagiaan padamu. Memang betul dah kubur masing-masing. Betul dah. Ya, betul dah kubur masing-masing. Hodak masing-masing je masalahnya aku kena mandi, kena mayang kamu, kena akukmu. Kalau mu boleh buat belaka, kata aku mati kat gini, mudah saya sibuk lah. Kubur masing-masing, aku mandi sendiri, aku mayang diri ke aku tanam sendiri, terjun malang tu. Sila. Mu nak maksiat, mu tak mau semayang pada mu. Kalau betul boleh buat gitu, maksud tak boleh. Tak boleh nak buat. Seumpama Ibrahim Adham kata tak, 7 perkara tu. Dia kata, aku mari, ada orang mari kata, ngadu dia, aku ni berakhir sungguh maksiat padamu. Di antaranya lah, aku ni berakhir sungguh maksiatmu. Ya wis syarat pertama. Syarat pertama, mu kalau nak buat maksiat, jangan tepat hak Allah nampak mu. Dia kata dah, nak cari mana tepat hak Allah nampak tu. Aku pergi naik mari, Allah nampak aku kata. Tu pertama. Tu paling ringan lah tu. Dia kata, nak lagi syarat-syarat tu. Dia minta lagi. Orang kedua kata, mu boleh nak maksiat pada Allah, tapi jangan makan rezeki hak Allah beri. Aku nak makan mana kata? Semua rezeki hak Allah belaka atas dunia ni. Pokok-pokok kalau boleh makan, pokok dia juga. Pasir kalau boleh makan, pokok dia juga. Aku nak lari ni, tak boleh. Syarat ketiga. So, minta lagi syarat-syarat. Apa ngelah tu benda? Dia ingat ke kohor rendah. Syarat rupanya kohor paruk, kata. Ya gini, orang ngelah sekali kata, no, kalau lagi mu nak maksiat, dalam maksiat mah confirm dah mu kena azab, kata. No, malaikat zamaniyah tarik mu, malaikat zabaniyah tarik nak masuk dalam neraka mu tepih tangan dia. Tepih tangan dia kata. Malaikat zabaniyah tepih tangan dia. Mu boleh tepih kata dia. Buatlah mu nak buat benda pun kata. Gila ke apa kata aku nak tepih tangan malaikat zabaniyah ke apa? Kata dah lepas tu nak maksiat mana mu kata. Dah jadi nak maksiat. Dah nak buat dia kata. Masalahnya kemung kata. Hak Allah tak masalah. Kalau mu boleh buat gitu sila. Maknanya gitu dah. Betul dah di kamu tu. Tapi masalahnya hak mendatang mudarat pada anda, manakala ketaatan akan mendatangkan manfaat. Sedangkan anda adalah seorang fakir yang sangat berhajat kepada amal soleh. Kita, betul. Nabi kata, orang masuk dalam syurga ni, semuanya dengan dia, redha dan rahmat Allah. Bukan dengan amal ibadat kita. Betul? Betul benda tu. Tapi dia nak dapat rahmat, nak dapat redha, mari ikut mana? Amal ibadat. Amal soleh. Tak ada duduk dengung saja. Lagi dia buat perumpamaan lagi. Biar nampak jelas dengan mata kepala kita. Tak ada orang, aku duduk gini duk semayang, duk ngaji, duk buat benda. Mana rahmat Allah nak bagi. Duk mari rahmat tu. Duk semayang nak bagi mana rahmat. Redha nak bagi ke mana. Baik. Yang sangat berhajat. Kita yang berhajat pada Allah. Kita yang berhajat pada amal soleh kita. Semayang kita yang berhajat sebenarnya. Sebab dia nak taat perintah Allah. Allah tak perlu. Allah qiyamuhu binafsihi. Ma yahtaj ila ghairi. Allah berdiri dengan sendiri. Bukan berdiri maksudnya Allah Ta'ala itu. Maksudnya ada dengan sendiri itu tak perlu dah pertolongan orang lain. Tak perlu. Kita perlu. Bukan kata Allah jawab kita perlu. Orang manusia pun kita perlu. Tu nak belajar bab etikad ni. Kalau kata orang minta etikad, minta dengan Allah kata. Kalau minta dengan Allah susah kita. Contoh minta bawang belakang sekali bawang. Bawang. Boleh tak tu lah ambil air kau wis. Contoh. Apa minta dengan bawang, minta dengan Allah lah kata. Dia tu wasilah tu Kang. Daripada Allah juga. Kalau Allah kata, bawang balah. Layang aku nak ambil. Allah dah izin tu ambil. Itu tanda dia. Tapi kata, bawang pun ambil air. Allah izin tu. Suruh dapat air. Siapa dia atur belaka? Allah. Tu baru betul etikad kita. Baru betul kemah. Jadi kita ni hari ni fakir, tak ada benda. Bukan kata Allah je kita perlu. Orang dengan manusia kita perlu juga ni pertolongan dia. Sebab dia pertolongan yang ditolong itu datang daripada Allah. Tu nak kena kemah. Bukan kita minta dengan dia. Tak. Tapi Allah yang akan menentukan. Itu wasilah kita. Perjalanan kita nak dapat benda tu. Lagi dia akan beri penjelasan nampak terang.
Okey, jadi kita fakir. Kemudian cuba katakan kepadanya, nak suri nampak je lah. Duduk sajalah di rumah, tak payah berusaha atau bekerja mencari rezeki. Kerana Allah Ta'ala telah menjamin rezeki sekalian makhluknya. Segala perbendaharaan langit dan bumi dalam tangan Tuhan. Bukan tangan Allah faham balik? Dalam kuasa Allah. Seumpama kita lah, kalau pengetua ni, pentadbiran sekolah tu dalam genggamang dia. Bukan kata Allah cek sekolah duduk dalam tangan dia. Makna majazi tu maknanya benda pentadbiran, kekuasaan dia pegang. Allah Ta'ala hak susung ni. Allah Ta'ala yang jaga. Mendengar hujah anda, tentu ia akan berkata, benar katamu, akan tetapi semua makhluk pasti berusaha dan bekerja. Tampaknya tidak akan berhasil. Kita baca sesuatu benda pun. Ketika itulah hendaklah anda katakan balik pada dia. Sungguhnya dunia yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala untuk kamu meninggalkannya, serta melarangmu untuk mencintainya. Setelah dia menjamin bagimu rezeki, sekadar yang berkecukupan tidak akan berhasil juga, melainkan dengan berusaha, dengan bekerja. Baca dulu sikit lagi. Tu dunia, akhirat pula. Demikian pula dengan akhirat, yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala untuk kamu mencintainya, serta memerintahkan kamu untuk menuntutnya. Di samping memberitahu kamu dalam kitabnya di atas lisan nabinya, bahawa kamu tidak akan terselamat dari azabnya pada hari itu, dan tidak akan memperoleh balasannya, melainkan setelah kamu berusaha dan menuntutnya. Yawi nampak gambaran pada kita. Sekarang ni mu nak dapat pengampunan, nak minta ampun pada Allah, nak bertaubat pada Allah, tapi tak beramal. Sama keadaannya. Allah jamin dah rezekimu banyak mana sebenarnya. Ada belaka dah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada makhluk atas dunia ni melainkan Allah Ta'ala dah tentukan rezeki dia. Masing-masing ada belaka. Banyak tu lah. Sikit-sikit lah. Banyak lah. Allah tentu belaka dah. Jadi, kita khabar dia. Dah kalau gitu mu dah sibuk lagi kerja. Allah tentu belaka dah. Dah sibuk kerja. Buat benda kerja apa? Buat benda tu bik luar, gi jual tu, gi jual ni. Gi ngajar tu, gi ngajar ni. Gi kerja tu, kerja ni. Kata, tak usah, duduk rumah je lah. Lepas tu dia akan jawab benda. Mana boleh. Tak ada orang boleh rezeki gitu ya khabar. Kena usaha, kena cari kata. Jawab balik dia. Betul. Betul dah mu kata tu. Dunia, Allah Ta'ala kata tinggal dia. Jangan sayang pada dia. Pun nak dapat benda tu, kena usaha. Apatah lagi akhirat. Hak Allah suruh sayang, hak Allah kata jangan tinggal. Mula dapat syurga duduk relax duduk dengar dak payah semayang. Dok beramal. Tu perumpamaan dia. Makna saat ni nak dapat hak dunia pun boleh duduk saja. Apatah lagi nak dapat akhirat? Takkan duduk saja. Mari. Tapi Allah tu beri mudah dah pada kita. Ni, mari sejik, mari surga. Bukan buat kerja pun, duduk diam. Kau kita tak dengar orang ngajar. Pun dapat pengampunan daripada Allah. Dapat apung, Allah beri apung pada kita. Tinggal usaha benda. Daripada rumah, BS mayang, mari surga je. Tu je usaha kita. Nak dapat benda? Hak akhirat lagi. Bukan dunia, hak akhirat. Tapi kalau dapat dunia, ada cara dia. Hak ni cara dapat akhirat. Hak dapat dunia ada cara dia. Maka aku kena nega gini-gini. Baru dapat hak dunianya. Aku kena mari buat kerja buat gini-gini. Baru dapat dunia. Masing-masing ada cara dia. Maka Allah Ta'ala kata, Imam Haddad kata, kalau orang tanya gitu, balah gitu. Kalau dia tak ambuh. Nak beramal, nak dapat pengampunan, nak dapat kurniaan daripada Allah, tapi malah nak beramal, malah nak ngaji, malah nak semayang, malah nak bersujud pada Allah. Dah. Samalah. Mudah ya kerja, duduk diam rumah kata. Dia tahu pula tak akan dapat harta dunia melainkan aku kena kerja. Sama nak dapat harta akhirat. Kena kerjalah. Kena amal soleh lah. Kena taat perintah Allah, kena tinggal benda dia larang. Baru dapat harta akhirat lagi. Gitu balasan dia. Jelas nampak. Jadi di sini kata, mengapa kelihatan anda mencuaikannya dan tidak memeliharanya? Sungguh anda ini seorang yang terkeliru, yang tidak menentu fikiran. Tak apa betul mana otak kita ni. Bab dunia kita nampak sama, tapi bab akhirat dah nampak lalu. Sungguh anda ini ataupun barangkali ni kerahlah sikit kabarnya dah. Ataupun barangkali anda seorang yang bodoh dan telah terpedaya, lalai dah ni.
Anda memutarbalikkan perkara, meletakkan sesuatu perkara bukan pada tempatnya. Zolinglah kita, sibuk dengan hak dunia, hak akhirat kita tinggal. Sedangkan hak abadi kita di akhirat lagi. Di mana otak anda? Oh, dia tanya pula. Letak otak mana pula dah dia tanya. Sebab otak tempat fikir kita. Apa alasan anda ketika bertemu dengan Allah Ta'ala? Mana alasan dia nak bertemu dengan Allah? Nak bawa modal dia nak bertemu dengan Allah. Nak dapat rahmat guana bertemu Allah. Ya Allah, aku ni nak sangat masuk syurga mu. Allah kata, dah betul. Dah mau bawa benda ke aku. Nengung je masa atas dunia. 30 tahun, 40 tahun dah sembahyang. 40 tahun dah baca Al-Quran. 40 tahun dah tutup aurat. Lepas tu mari minta dengan aku nak dapat pengampunan, nak dapat syurga aku. Dok. Pergi nak wi. Alasan dia nak jumpa Allah lagi. Apa akan anda katakan kepadanya? Apa yang akan anda katakan kepada Rasulnya, Nabi SAW? Nak jawab depan Nabi. Nabi berfikir, aku nak beri syafaat ke mana kemung selawatnya tak ada, baca Quran tak ada, Islam nak cari kat mana kebaikan hak boleh buat. Hak aku nak beri syafaat, hak Nabi mikir pada kita daripada 1400 tahun dulu. Hak minta semua pengampunan pada kita, sayang kita, tapi kita kok nengung gitu. Bangun main subuh, bangun pagi, dak mayang subuh, bang roti jana, jumpa orang. Itu kita. Zuhur pula, tinggal semayang lagi. Balik-balik ada, boleh makan pula, pergi minum air pula. Senyum hidup orang. Selamba hidup kita. Jumpa Nabi nak jawab dia. Nak apa benda ke Nabi? Nah, maka jangan, kita bukan benda siang pada diri kita. Kesiang pada diri kita. Yang Allah beri, mujur beri kita hidup. Mujur beri kita hidup. Ada lagi waktu. Pagi boleh bangun, Allah beri lagi waktu. Bangun lalu, pergilah dulu. Kok malang nak taubat pada aku. Tak apalah, pergilah. Beri lagi peluang. Tak tahu lagi, esok pula. Bangun lagi celak. Pergilah. Kok ada lagi taubat mu nak mari ke aku, jumpa aku. Kok ada teguran daripada kawan-kawan, sahabat-sahabat boleh jadi berubah. Dah lagi, esok gitu pula berulang. Sampai satu tahap habis limit umur kita. Tetap dah Allah Ta'ala umur berapa mu mati? 40 mati. Masa tu dah lah. Aku beri peluang 40 tahun aku beri peluang mu. 40 tahun. Dah apa dapat tolak 20 tahun. Kau dah aku benda macam tu. 20 tahun lagi ni aku beri kamu ni. 20 tahun tempoh yang sangat lama. Bukan 20 jam, 20 tahun. Mana mu taat pada aku? Aku beri nyawa kamu ni. Syukur mu mana pada aku? Kita ni ada sahabat-sahabat kita yang kita pegang tangan dia bukan sebab kita nak kata kita ni baik, dok. Bahkan kita sendiri nak berkata-kata ni pada orang-orang hadapan lebih baik pada kita. Bukan nak kata kita ni yang baik, dok. Masing-masing pimpin tangan masing-masing. Sahabat-sahabat yang ada, pegang. Supaya nak pergi mana kita ni? Nak pergi ke Allah je. Nak pergi ke Allah je. Pimpin tangan sahabat-sahabat, nak pergi ke Allah je kata. Nak suruh selamat je. Sayang pada diri kita. Sayang pada sahabat-sahabat kita. Sayang pada anak-anak kita. Sebab tu je. Kalau kita tak sayang, lama dah kita biarlah dia lah. Mu nak kerja mu lah. Mu nak kata sangat kubur mu. Tapi dok kita sayang dia. Dan kita sayang pada diri kita. Tambuh terjerumus dalam keadaan Allah Ta'ala benci setiap langkah kaki kita ni. Allah Ta'ala tak redha belaka. Dalam keadaan tak taat perintah dia, dalam keadaan tak dengar kata dia, dalam keadaan masih lagi langgar apa yang dia kata jangan buat, kita buat juga. Ni. Maka bukan mudahlah. Bukan mudahlah kehidupan ni untuk kita semua taat pada dia. Kita ada hawa nafsu. Kita ada syaitan yang senantiasa uji kita, yang senantiasa goda kita. Maka jihad sebenar kita lawang tu. Sebelum nak lawan hak betul-betul ni, macam semua sebab Ustaz saya belum mati dia sebut itu kan. Nak lawan tentera Dajjal lagi, duduk belakang Imam Mahdi, siapa dia? Bukan orang hak baru le semayang culah-culah nak duduk belakang Imam Mahdi. Dok. Hak betul-betul imam dia kuat, baru dia duduk belakang Imam Mahdi. Hak dah kuat duduk belakang mana? Takut duduk belakang Dajjal. Dajjal ada kuasa, Imam Mahdi tak kuasa.
Imam Mahdi tak ada kuasa. Dajjal ada kuasa. Dajjal ada kuasa. Dia boleh buat turun hujang. Dia boleh buat kering tepat. Dia boleh hidup orang mati. Dia boleh mati kot. Dia ada kuasa. Mari zaman kita dah ada apa? Superman pun kita beriman. Superman pun kita percaya. Superman lekat dinding. Percaya sungguh kita. Tak. Baru betulan jatuh botol. Gang. Gang botol tengok. Oh, aku rasa Spiderman aku rasa gang. Laju botol dah jatuh. Dang tersambut dulu. Ada lekat ni. Kah khabar. Dah lekat sekarang. Nak khabar percayanya kita. Dah mari Dajjal ada kuasa. Kuasa sungguh. Lebih pada Superman ni. Boleh hidup orang mati. Mu tak mau beriman aku. Habis tempat ni kering belaka. Nak makan dia. Makanlah dengan zikirmu tu. Masa tu baru nak zikir. Mana lepas. Mana kenyang. Masa tu nak zikir. Masa tu baru nak subhanallah, subhanallah. Dah kenyang lah. Kau lapar kita. Nak zikir pada masa ni. Maka, gitulah. Usahalah. Walaupun Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu haqqa tuqatih. Takwalah pada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ada ayat lepas pada tu mansukh dia punya kewajipan kita ni untuk bertakwa pada Allah dengan sebenar-benar. Dengan sempurna takwa kita. Tak akan sempurna. Takwa kita tak akan sempurna. Takwa taat perintah Allah, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Tak akan sempurna. Melainkan Nabi SAW. Nabi je. Betul ada ayat lepas pada tu. Fattaqullah mastata'tum. Takwalah pada Allah semampu kita boleh. Kita lah kena lawang. Kita yang kena lawang diri sendiri. Duduk dengan orang-orang yang baik. Supaya ada orang nasihat pada kita. Duduk dengan orang-orang soleh. Duduk dengan orang-orang yang boleh bawa kita pada Allah. Duduk dengan jemaah-jemaah yang senantiasa ingatkan kita pada Allah. Baiklah kita. Daripada tak baik, paling-paling ada input yang kita dapat. Ada perkara yang kita boleh ambil daripada manfaat tersebut. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita golongan yang tidak tergolong dalam golongan ni. Jadikan kita ni golongan yang mengharapkan akan keampunan Allah dan terus beramal. Cepat-cepat beramal. Ada waktu ruang kosong, beramal. Buat baik. Ada peluang aku hari ni tak boleh nak infak pada orang, nak buat dengan harta. Aku mampu dengan tenaga aku. Dengan tenaga lah kita khidmat. Aku tak boleh, tenaga pun tak ada, tapi infak dengan ilmu yang apa yang kau ada. Aku tak mampu nak belaka dah. Infak pun tak boleh, nak khidmat pun boleh, ilmu pun tak ada, dengan doa aku ada. Masing-masing ada belaka. Hari ni, apa yang kita dapat hari ni pun, apa yang kita nikmati, kecapi, barangkali doa-doa daripada mereka orang-orang yang tua. Yang kita nampak, kita yang buat kerja buat. Orang muda kita. Buat kerja, waktu buat ni. Hasil daripada mana? Doa mereka. Berkat ada dia orang ni. Ibarat panggil pasok bumi ni. Pasok. Masih ada lagi. Orang-orang tua kita. Maka jagalah. Jagalah mereka, orang-orang tua ni. Kita mengharapkan keberkatan mereka, perjalanan hidup kita lancar. Dengan keberkatan mereka, orang baik. Kita tak tahu ni, di kalangan kita ni. Ada orang yang lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Berbanding dengan yang bercakap. Mungkin jauh sangat lagi dengan Allah. Tapi kita mengharapkan dengan percakapan kita ni memberikan input yang baik dan Allah Ta'ala kurniakan balasan dia dengan keberkatan mereka orang yang soleh ada di depan kita. Moga-moga Allah Ta'ala jaga kita, Allah Ta'ala lindung kita, Allah Ta'ala berikan kekuatan pada kita untuk istiqamah dalam ketaatan, dalam taat perintah Allah, dalam tinggal segala apa yang Allah Ta'ala larang, sampailah ke penghujung nyawa kita insya-Allah. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Akan datang kita akan masuk pada bila iman kukuh akan bertambah lang bimbang. Betul ni. Iman kukuh je bertambah bimbang. Kau takut, dak cukup. Berasa dak cukup. Iman kukuh tu. Hok berasa cukup dah, dak kurang tu iman dia. Nanti kita akan baca akan datang. Wallahu a'lam. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma. تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.